Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka wa salama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, satu kebenaran, satu kepalsuan. Kepalsuan ni benda tak ada, nampak ada. Palsuan. Benda yang tak benar, tak ada, nampak ada. Itu palsu lah. Satu lagi benda benar. Benda benar, benda nyata. Ada. Jadi bertuhankan selain Allah tu palsu. Tak ada. Tak ada Tuhan lah. Tuhan tak ada selain Allah. Lepas tu kata itu Tuhan, itu palsu lah. Benda tak ada, kata ada, palsu lah. Macam benda dunia ni, semua benda palsu. Dia tak boleh bagi faedah. Yang boleh bagi faedah Allah je, itu benar. Nak tahu benar dan palsu. Jadi dunia ni palsu lah. Dia menipu kita. Kata dia boleh buat. Macam Yazid percaya bini bagi faedah. Dari dulu lagi lah. Sekarang dia tahu, tapi dia dulu tahu dan percaya. Sekarang tahu tu mungkin tak ada lah. Tahu bini tak bagi faedah, percaya masih ada. Susah nak hilang. Jadi kita bila percaya benda tak boleh bagi faedah, boleh bagi faedah, itu kita ditipu, dan benda yang kita sangka boleh bagi faedah tapi sebenarnya itu palsu. Allah benar. Allah saja boleh bagi faedah. Allah saja boleh bagi bahaya. Selain Allah tak boleh bagi faedah tu. Kita percaya duit bagi faedah, macam Sufian, kamu semua dan semua manusia itu percaya pada palsu, pada benda palsu. Benda tak ada. Benda tak ada, ya. Dan satu hari semua benda ni, gunung-gunung ganang yang besar ni hilang. Tak ada. Jadi kata Allah, dia sebagai satu illusion lah. Illusion ni tipu. Benda tak ada, nampak ada. Jadi gunung-gunung ni semua tak ada, diadakan. Satu hari tak ada, vanish, hilang. Macam illusion lah. Sebenarnya dia tak ada, diadakan dan hilang. Yang ada tu hanya Allah je. Semua dunia ni semua illusion, tak ada, diadakan. Satu hari dihilangkan. Macam kita pergi, kita orang panggil Miraj. Bahasa Melayunya tak ada. Orang Melayu tak belajar sains. Tapi kita pakailah perkataan Miraj. Itu kita jalan dekat panas matahari, di padang pasir nampak air. Benda tu tak ada. Air tak ada tu. Nampak air. Itu palsu. Palsu, benda tak ada dikata ada. Benda tak boleh bagi faedah, kata bagi faedah. Itu palsu. Jadi percaya dengan yang palsu ni namanya orang bodoh. Orang yang ditipu ni orang bodoh. Dia tak pandai. Sebab itu orang yang tahu yang benar tak buat, percaya juga yang palsu. Dia tak tahu dah. Macam Yazid, dia orang sangat bodoh. Bukan sebab dia tak lulus UiTM, tak. Banyak juga orang tak lulus. Kita boleh define itu sebagai bodoh. Definition makna bodoh sebenarnya, tahu yang benar masih ikut yang salah. Siapa yang benar ikut yang salah, mereka yang dengar bayan selalu lah. Mereka yang dengar ceramah selalu, ini orang yang tahu, tapi tak ikut. Di antara manusia di dunia ni, yang selalu dengar yang benar kamu,
tapi tak buat. Jadi yang paling bodoh kat dunia ni kamu. Orang lain tu bodoh juga, paling bodoh. Antara kamu ni paling bodoh Yazid, Sufyan, semualah yang Azri paling bodoh. Jadi orang-orang paling bodoh ni dihimpun kat sini jadi murid saya, tapi tak boleh jadi. Jadi mereka semua dibuat oleh syaitan menyangka dia bagus. Kamu bagus, padahal paling tak bagus kamu di dunia ni. Sahih dia. Tapi dia jadi bodoh juga. Dia tak mau buat yang benar. Jadi kamu bila dengar ceramah, tahu yang benar, tak buat, kamu telah membuat diri kamu lagi bodoh. Halo. Jadi orang yang benar tak tahu dan tak tahu yang benar tapi tak buat, dia neraka dia dalam lagi tau. Neraka dia. Siapa yang dulu masuk neraka? Orang tahu dan tak buat. Ulama, dia orang kata, orang yang dikatakan ulama lah. Dia bukan ulama. Ulama tak masuk neraka. Tapi dikatakan ulama tapi tak buat. Sebenarnya mereka bukan ulama, Pontianak. Kalau ulama tak masuk neraka. Mereka dipanggil ulama oleh orang-orang bodoh. Dan mereka pun rasa dia orang ulama. Tapi mereka bukan ulama. Mereka tak amal apa mereka tahu. Mereka sebenarnya orang bodoh. Dan jadi Pontianak. Dan masuk neraka dulu dari penyembahan. Kenapa pula? Sebab tahu tak buat. Jadi tahu ni adalah nikmat Allah Taala. Kita jangan kata Allah bagi tahu kita Allah tak bagi nikmat, tapi kita tak syukuri ini. Bila kita tidak amal, apa kita tahu? Macam Rashidi, dia tak amal, dia ingat bagus dah tahu tu. Bila dia tak amal, dia jadi lagi tambah tak bagus, masuk neraka dulu dan bawah lagi. Jadi bukan makna kita diberitahu oleh Allah, maksudnya kita tak buat, okey, at least saya tahu. Ada. Dia menambah dosa lagi, berat lagi. Jadi bila Allah beri kita nikmat tahu, kita kena amal tu sebenarnya. There is no question, tak ada persoalanan bahawa kita boleh tak amal. Tengok orang Yahudi, dia tahu tak amal, apa jadi dia? Daripada manusia di dunia ni, dia lah yang paling banyak kena azab kat dunia lagi, bukan dalam di akhirat lagi ni. Orang Yahudi. Sebab dia diberitahu kan, dia ada Taurat hantar. Cina tu dan India tak ada, dia ada kitab langit. Mungkin Sita tu tak tahulah. Tapi yang betul ni Taurat tu dari langit tu, agama samawi. Jadi mereka tu tahu tak buat. Tengok, kau tengok Yahudi apa jadi dia. Kamu akan jadi Yahudi tu lah bila tak amal. Orang tak tahu dia apa dia tak amal, apa orang tahu dan dia tak amal, dia perangai Yahudi tu. Perangai Yahudi ni kami dengar, tapi kami tak nak buat. Sami'na wa asaina. Yahudi tu. Jadi bukan Yahudi, orang beriman, dia dengar dan dia taat. Tu. Jadi kamu seronok sangat nak dengar. Oh, kalau macam tu kita buat keputusan dia mulai besok kamu dengar. Itu mundur ke belakang. Allah tak suruh kita mundur ke belakang, tak dengar, tak buat. Allah mahu kita hari ini lebih baik daripada semalam, besok lebih baik daripada hari ini. Itu yang dia mahu. Kalau kita sama je dah binasa, dah rugi. Jadi Sufyan, dia tak mau hari ini lebih baik daripada semalam. Dia tak fikir itu perintah Allah. Allah SWT mahu kita terus lebih baik. Sehingga bila kita mati, kita terbaik lah. Bukan, oh kawan saya, dia tak buat dakwah, dia masuk neraka, saya pun masuk neraka juga. So lebih baik saya tak buat dakwah. Kawan saya tak buat dakwah, ada motor besar, ada awet, dan kahwin dah, dapat anak satu. Saya buat dakwah, ambil sat kata masuk neraka juga. Jadi baik saya mundur ke belakang. Itu bukan cara dia.
Itu cara syaitan punya cara. Syaitan cakap, kamu kalau masuk buat kerja dakwah ni, masuk neraka, baik kamu tak payah buat. Jadi kita tak nak buat. Kita disuruh dengar dan taat. Ini perkara kita tak faham, bahawa kita disuruh dengar dan taat. Dia tak boleh dengar. Allah kata kamu dengar dan tak payah buat. Tak ada. Allah SWT perintah kita dengar. Kita takkan boleh taat kalau tak dengar kan, tak tahu. Nak tahu kita kena dengar lah. Tujuan kita dengar tu bukan nak dengar je macam dengar nyanyi tu. Kita kalau dengar nyanyi, boleh dengar lah. Kan? Yazid banyak nyanyi yang dia tahu. Ada Yazid amal nyanyi, apa-apa nasihat dalam nyanyian tu. Lagu-lagu P.Ramlee ada lah lagu-lagu dia tu nasihat. Kan? Tak ada orang ikut. Sebab dia hanya nyanyian. Perkataan P.Ramlee nak buat apa ikut. Kalau yang baik ikut ada, tapi tak ada perintah. Perintah ikut apa Allah cakap. Allah punya perkataan pula nak dinyanyi. Itu Quran. Duduk dengar je. Allah. Bila sedap sikit, Allah. Itu saja. Quran ni bukan untuk nyanyian. Syarahan tu bukan nyanyian. Ustaz yang bagi ceramah tu bukan penyanyi. Tapi kalau kita bercakap hanya supaya orang dengar, tak payah amal, dan kita tidak tekan mereka supaya amal, kita jadi penyanyi dan dia jadi peminat. Jadi apa yang ada di dunia hari ini, penyanyi banyak. Sama ada yang bukan agama atau agama. Yang berceramah agama pun penyanyi. Yang itu dengar ceramah agama, peminat. Yang lagi satu peminat percakapan, penyanyi. Jadi dua-dua bukan nak amal. Yazid tak pernah amal. Begitu ya ceramah saya, dia tak ada amal. Kita kata kena semayang dengan ikhlas. Kalau tak semayang ikhlas, sia-sia. Bukan suruh tak semayang. Kena usaha jadi orang ikhlas. Untuk jadi orang ikhlas, bukan cakap saya ikhlas tak. Kena Allah tu berada di hati ke tahap yang Allah mahu. Lebih pada lagi. Untuk dia masuk, bini punya cinta tu mau dikeluarkan. Tak nak. Boleh. Maknanya tak tahan lah. Bertahun-tahun cakap saya nak ikhlas semayang, tak boleh jadi dia. Sebab Allah tak masuk. Yazid suka Allah pun tidak. Dia suka pendi pula. Pendi tu bukan perintah untuk suka dia. Tak suka dia pun tak apa. Tapi Allah tu tak suka dia berdosa. Rashidi tak suka Allah. Saya tak tahu ni, kalau saya tak ada alat nak tanya Allah. Tapi sekarang mereka semua tak boleh tipu saya. Saya lah guru yang tahu. Bila saya tanya Allah, saya tahulah. Sekejap saya tak tahu. Apa hati kamu? Jadi patutnya lebih baiklah belajar dengan guru macam tu. Kalau tidak, kita jadi murid, menganggap diri bagus, tiba-tiba masuk neraka. Aduh. Sekarang kamu dah tahulah. Yang kamu tak baik akan masuk neraka. Paling kurang dah tahu kan. Yang satu lagi tak tahu. Tak peranjat lah. Jadi saya cakap, kamu ni tak suka Allah. Tak suka bapak kamu, tak suka mak kamu. Macam Azri. Saya cakap, kamu tak suka mak kamu. Betul. Dia tak suka. Dia suka nenek dia. Masa dia kecil, dia budak jahat. Mak bapak dia bagi dia dipelihara nenek dia. Tanya dia. Sebab dia tu, dia tak suka mak dia. Tak suka bapak dia. Yang mak ada lagi, bapak dah meninggal. Dia tak boleh macam tu. Kita kena suka dan sayang mak kita, bapak kita, walaupun dia tak buat tak baik kat kita. Dia tak boleh buat tak baik juga. Mak saya tak baik kat mak saya sebab mak tu buat, tak ada. Mak kita hantar duduk kat siapa, tetap kita mau sayang mak kita. Dia lahirkan kita. Mana kita nak campak. Walaupun mak kita tu orang kafir, tetap je kita sayang dia. Tak ada Allah suruh kita mak kafir benci dia, tak ada. Munafik mak tu. Sayang tak dia? Ini Azri tak sayang, tak cinta.
Tak suka. Dia suka nenek dia, suka anak dia sekarang. Allah pun tak suka. Sesuatu orang tak suka Allah, takkan boleh semayang dengan niat nak suka ke Allah. Susah sikit lah. Bukan susah, sangat payah. Sebab itu kena keluarkan apa cinta dalam hati, supaya kalimah yang kamu cakap dalam jaulah, dalam gas tu masuk dalam hati kamu. Simple as that kan. Tapi tak nak buat. So maknanya tak mau taat lah apa saya cakap tu. Jadi rupanya meminat saya punya ceramah je. Bukan menganggap saya ni penyanyi agama, dan dia peminat, itu je. Macam ini boleh masuk neraka, tak boleh masuk syurga. Semua peminat-peminat ustaz-ustaz bersama ni tak boleh masuk syurga. Peminat aja. Apa? Kan? Peminat penyanyi pun tak masuk syurga. Peminat ustaz pun tak masuk syurga. Sebab yang masuk syurga yang mengamalkan apa yang dia dengar. Sebab itu sami'na, dia tak berhenti situ. Wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kami taat kepada kamu, kami minta. Dia tak boleh minta aja, taat aja. Dua benda itu berkait. Pada kamu kami taat, pada kamu kami minta. Sebelum minta kena taat dulu, barulah minta tu boleh diterima oleh Allah Ta'ala. Begitulah nak benda ni nak diterima, kena dengar dan taat. Dah boleh dengar je. Jadi hari ni kita berpuas hati dengan dengar. Alasan dibagi oleh syaitan bagi kita, asal kamu dengar, lebih baik daripada tak dengar. Betul alasan syaitan tu, tapi dia tak komplitnya pelajaran. Syaitan selalu, dia kan alim dia. Bila mak dia tak suruh dia buat kerja dakwah, dia cakap, syurga bawah tapak kaki mak kau. Wah, dia guna hadis tu. Kamu jangan buat dakwah. Jadi Rashidi pun ikutlah, tak buat dakwah. Bila bini Yazid dia bawa dia bagi tahu dia jangan buat dakwah, dia ikut. Ikut tak Yazid dulu? Bila bini dia cakap dia jangan buat dakwah, memula dulu, ikut tak dia? Itu tanda dia sayang bini. Jelas dan nyata. Sekarang Allah suruh dia cerai bini dia, ikut dia? Cakap kuat-kuat. Maknanya dia sayang Allah tak? Suka Allah tak? Mana tak suka, itu jelas. Jangan cakap, oh saya suka. Saya dah kurang suka bini. Kenapa ikut cakap bini tu? Tinggalkan perintah yang Allah suruh. Sekarang suruh cerai bini tak nak. Jadi kita ni dah jadi orang bodoh. Kata bodoh. Bodoh ni percaya dengan benda tak ada. Benda tak boleh bagi faedah, percaya. Itu bodoh lah. Dah kena tipu. Orang yang kena tipu ni orang pandai. Awak panggil dia pandai. Panggil apa? Bodoh. Macam Anzala, bodoh lah. Bukan sebab dia SPM aja. Itu sebahagian lah yang orang kata dia bodoh. Tapi yang sebenar bodoh, dia tahu yang benar, dia tak mau ikut. Jadi kamu banyak tahu sebab banyak dengar, tapi tak ikut. Bodoh kan? Lama masuk neraka. Dulu pula daripada orang yang tak tahu. Kan jadi benda yang teruk kan. Jadi adalah lebih baik kita kalau nak buat satu benda, jangan buat setengah jalan. Buat betul-betul. Satu, kamu langsung tak mau agama dan masuk neraka. Itu kamu dah tahu dah. Tapi jangan pula kamu dengar je sebab tak mau ikut. Kamu ni macam setengah jalan. Jalan apa? Tak mau ni. Setengah je. Dengar je. Bab setengah je. Agama ni bukan dengar je. Dengar dan taat. Agama tau. Sami'na wa ata'na. Dia tak ada sami'na, berhenti dah. Wa ata'na. Dengar dan taat. Kalau kita dengar je setengah jalan lah. Setengah jalan tak sampai ujung.
Malah dipukul lagi. Asal ikut jalan ni, tak mau sampai ujung. Nak sampai ujung, nak sampai maksud jalan ni, kena sami'na wa ata'na. Baru boleh berjalan atas jalan tu. Kalau tidak, atas jalan tu je lah. Last pergi simpang jalan. Bila syaitan melambai, so masuk jalan tu, kita pun tak sure nak jalan tu ke tak. Nah, ikut simpang, masuk neraka dengan syaitan. Jadi kita sebenarnya hanya ada satu jalan je, tak banyak jalan. Allah SWT bagi kita satu jalan je untuk sampai kepada dia. Dia tak boleh banyak jalan. Banyak orang dia nak tenangkan hati dia dan banyak jalan. Jalan kepada Allah ni banyak. Macam pergi Kuala Lumpur. Itu syaitan punya tafsir tu. Pergi Kuala Lumpur bukan pergi pada Allah. Allah dengan Kuala Lumpur mana boleh samakan. Allah mencipta kita, Maha berkuasa, memberi faedah bahaya. Kuala Lumpur benda mati, apa pun tak boleh buat. Sama pula jalan ke Kuala Lumpur dengan jalan ke Allah. Tamsil tu boleh guna. Tamsil tu tamsil syaitan tu, supaya kita ikut banyak jalan. Bila kita dakwah, saya buat dakwah juga, tapi bukan cara macam tuan, cara lain. Cara bukan Muhammad SAW. Cakaplah, boleh. Tak boleh. Hanya ada satu jalan aja sebenarnya. Dia tak banyak jalan. Jalan kepada Allah satu je. Jalan tu jalan Muhammad SAW. Dan oleh kerana itu kena diikut dengan cara Nabi Muhammad SAW. Macam mana dia ikut jalan tu? Nabi sami'na wa ata'na, tak ada dia dengar je, tak ada. Allah SWT bagi perintah semua untuk diamalkan. Macam Azri sekarang, dia menyesal pindah sini sebab banyak sangat nak kena buat. Dia nak pindah balik ke Baling, tapi dia kata itu salah tu juga dalam hati dia. Tapi sekarang nak pergi ke sini pun tak apa-apa, nak balik Baling pun tak apa, nak sama, lama-lama mati tengah jalan. Tak tahu mana betul. Yang ini susah sangat nak ikut tempat ni. Yang duduk kat Gombak ni dengan susah sangat nampak. Saya tak suka dia. Jadi berlawan dengan nafsu. Balik ke kampung pula, bagus, saya boleh buat apa saya nak, tapi duit tak ada situ, kerja tak ada. Lepas tu saya pun nampak rugi lah kan. Dia nampak faedah duduk sini juga. Macam tu tak boleh. Dia kena terus. Orang kata bila terjun ke dalam dasar laut tu baru dapat mutiara. Kalau tak mau tenggelam ke dalam laut dalam, nak main mandi kat luar, basah je lah. Mutiara tak dapat. Macam kamu ni, basah je dapat. Kalau nak dapat mutiara, dia kena terus terjun. Dia tak boleh nak kata, yang ni tak nak, cerai bini tak nak. Tak mau. Kamu baru tahu ke perkara ni? Yang kalau kamu nak buat ni, buat betul-betul. Sebab itu saya ni namanya nasuha. Nasuha ni maknanya bersungguh. Dia tak ada buat setengah jalan pun. Dia tak jenis yang buat sikit tak ada. Dia bila tahu betul, zoom. Nasuha. Taubatan nasuha, taubat bersungguh. Jadi dari dulu lagi kalau kita dekat tepi laut aja macam Azri, not sure saya ni nak masuk dalam tidak. Up. Lama kat luar saja mandi basah ya. Jadi kita ni bukan nak basahnya, nak dapat mutiara. Mutiara maksudnya nak dapat Allah. Kena betul terjun ke dalam, what it takes, mati-matian. Tapi Allah takkan buat mati kalau belum masa mati. Kalau dah Allah mau kita dapat dia, Allah suka. Tapi ni tak nak. Hanzalah kata mana jalan nak ikut dia. Yang melepak dengan budak kawan-kawan budak-budak ni saya suka juga. Yang dakwah pun suka juga. Mana satu ya saya nak ikut. Dia pening tak. So sekarang saya balik kerja, saya lepak dulu dengan kawan saya. Dia tak tahu kat situ syaitan bekerja.
Syaitan mau dia jangan tidur sini, supaya tak subuh sini, supaya semayang dia tak terima. Dia semayang dah lah tak terima, semayang pula dengan orang yang tak diterima, mana dah. Jadi syaitan akan usahalah dia dalam, mau kata dalam tak tahu apa nak buat. Sebab dah susah sangat. Saya kalau buat tabligh tu seronok ya, tak apa susah. Tak ada kena gas hari-hari. Yang itu 2 kali gas je, itu pun saya datang lambat bayan. Hari gas pertama saya datang pukul 7. Orang semua dah gas. Lepas bayan kan saya pun seronok sama dia pergi minum-minum. Itulah yang dia buat. Masa gas saya tak nak ikut. Boleh pula yang ini tak boleh. Mesti mau gas. Hari-hari cuti mati saja. Ini tak boleh. Kalau buat gas pula nak kena buat ikut tertib pula tak mau. Jadi semua manusia ni dia tak mau buat bersungguh-sungguh. Allah Subhanahu Wa Taala mau bersungguh-sungguh, tuan. Bersungguh-sungguh ni macam betul-betul cara Muhammad SAW. Allah tak ada terima jalan lain, tuan. Jalan untuk ke dia ialah jalan Muhammad SAW. Sebab itu jalan mereka yang diberi petunjuk ialah jalan Nabi-Nabi. Dan Nabi untuk kita ikut Muhammad SAW. Itu maknanya jalan mereka yang diberi nikmat. Bukan macam Sufyan, dia ikut jalan dia. Sufyan Gombal. Kalau dia ikut jalan Muhammad SAW, dia tak tahu, dia tanya saya. Dia tahu ke jalan Muhammad SAW yang betul-betul? Jalan Muhammad SAW kena ikut saya, mana-mana nak pergi. Supaya apa yang dia buat tu betul kan? Tapi dia ada tanya. Dia nak berjalan dengan, kalau dia tanya saya, Amir, boleh saya jogging dengan makwa saya? Tanyalah. Ini tak, kau pergi mana semalam Sufyan? Jogging dengan makwa dia. Dia tak tanya saya kan? Kalau tanya saya, dia kata memang Amir tak benar kan? Tapi dia tak nak ikut. Yang saya kata jangan, dia tak nak ikut. Jadi boleh ke ikut jalan Nabi Muhammad SAW? Kalau Nabi Muhammad SAW pun ditanya oleh sahabat, kata aku nak jogging dengan perempuan tu, agak-agak dia benar kata. Dan itu sebab Sufyan dia tak nak tanya. Jadi apa sebab dia tak nak tanya? Sebab dia nak buat ikut suka hati, ikut jalan dia. Jadi macam orang biasa kan, sebelum nikah kena kenal-kenal, peluk-peluk. Itu belum peluk lagi jogging. Nanti datang satu hari syaitan akan bisik kan, kat perempuan tu atau kat dia. Perempuan tu kalau dia bisik, dia ikut, oh dia serbu Sufyan. Sufyan kata takkan aku nak menolak pula, aku ditarik. Bak kata Rashidi, aku tak berzina dengan dia masa, aku ditarik. Dia tarik, asal kau buat? Itu dia punya tu. Sampai ke hari ini Rashidi kata dia tak bersalah berzina. Oh, astagfirullahaladzim. Salah. Sebab dia ditarik. Betul ke tu? Betul. Kenapa dia ditarik? Dah dekat sangat kan? Dan dalam bilik, tentulah ditarik. Cuba kat dengar depan-depan. Jadi sebab itu tak boleh duduk berdua, lelaki perempuan dalam bilik. Tapi tak ikut. Oh boleh pula, aku tahan. Tahan. Syaitan masuk, jadi ya. Jadi itulah yang akan dibuat pada Hanzalah. Pelan-pelan, dia bukan tiba-tiba. Dah bila dah berzina, iman semua hilang. Lepas tu duduk bayan ni macam tak ada kat sini. Iman dah hilang. Dengar apa pun tak faham. Aku mana tahu, tapi kalau tanya Allah tahulah. Jadi tuan-tuan bapa ni, bila kita tak ikut jalan betul, chances kita nak buat langgar perintah Allah tu besar. Sebab syaitan ni, dia akan ikut kita, bukan dia. Syaitan Sufyan tu bukannya lemah. Lepas tu dia nak biarkan syaitan tu jadi ketua dia, bukan saya. Nak ke syaitan tu buat dia ikut jalan lurus?
Tapi Sufyan terus buat juga. Malam ni malam Ahad dia bilang. Bukan masa untuk dakwah-dakwah di sini. Ini macam orang lain juga berjalan-jalan. Jadi mula-mula boleh jogging lah. Lepas tu letih duduk satu tempat gelap. Lepas tu raba sini, raba situ, lama cium. Aduh. Lepas cium apa? Zina. Pegang konek dia apa? Keras. Mana nak tahu tu perintah Allah ke tidak waktu tu? Jadi syaitan ni dia jalan dia sangat licik. Dia letak benda sedap. Bila benda sedap ni haram pun tak apa. Tanya satu orang, kenapa kau buat ni? Sedap je. Tanya orang yang subuh dekat anak dia dengan subuh dengan janda orang. Cuba tanya, kenapa kau buat ni? Jawapannya satu je. Sedap. Jadi atas sedap ni semua syaitan boleh putar. Samad juga. Walau badan gemuk, muka tak lawa. Tapi kalau peluang ada, sedap, buat juga. Jadi kita jangan ingat syaitan tu dia tak tahu kita punya kelemahan. Kita punya kelemahan suka sedap. Manusia ni dia akan buat benda sedap ni muncul dan dia akan bagi macam-macam alasan. Perempuan tu kata tak lama lagi kita kahwin abang. Tak apalah kita bersetubuh. Nanti anak tu anak kita juga. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah SWT mahu kita ikut jalan lurus, jalan Muhammad SAW. Dengar dan taat. Baru kita boleh ikut. Amir Sahab ni bukan pembayan biasa. Naib Nabi. Dengan izin Allah, apa saya cakap ni benar. Kalau tak benar pun kamu tahu yang dia tak benar. Tapi kenapa tak nak ikut? Sebab kamu ingat saya penyanyi, bukan Naib Nabi. Dan kamu peminat. Lantaklah kamu. Apa akan jadi? Siapa yang rugi? Kamu lah. Menganggap saya penyanyi, saya bukan penyanyi. Saya Naib Nabi, suruh kamu jalan lurus. Suruh kamu masuk syurga. Kamu tak nak, apa boleh buat? Saya tak boleh buat dia Yazid masuk syurga kalau dia tak nak. Dia masuk neraka nanti saya tak ada. Saya dah puas lah usahakan supaya ajak dia. Bukan saya tak buat. Tapi saya tak boleh buat apa. Saya boleh cakap je. Kamu kena taat. Baru boleh. Maknanya kamu nak ikut jalan tu. Okey guys.